Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 2 Ramadan 44 bersamaan 24/3/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, surah yang ke-73, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 10 sehingga ayat 14, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi yang asli, muka surat 1309. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraian serta beberapa faedah yang kita dapat ambil daripadanya, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Tengok ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wasbir, dan bersabarlah menghadapi apa yang dikatakan oleh mereka yang menentang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat nama Nabi, terus lawat. Dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Ayat ini ada munasabah dia yang perlu diteliti dan diperhatikan. Tengok munasabah. Yang pertama, tugas manusia ada 2 perkara. Muhimmatil ibad, tugas seorang hamba 2 perkara. Yang pertama, bagaimana cara, kaifiyati muamalatihim ma'allah, bagaimana cara kita berhubung, berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, cara kita bermuamalah bersama dengan makhluk. Semua makhluk, bagaimana cara. Yang pertama lebih penting daripada yang kedua. Kerana itu Allah Ta'ala sebut di awal surah Al-Muzammil, hubungan kita dengan Allah, iaitulah berdiri malam, baca Quran, tadabbur Quran, tadarus, itu semua alaqatuna bi rabbina, hubungan antara kita dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala bawa mari yang kedua ni, hubungan di antara kita dengan makhluk. Maka Allah perintahkan Nabi, wasbir, sabar ya Muhammad. Sabar dengan kerenah yang dibuat oleh Abu Jahal, Abu Lahab, segala mendiang Pak Abu ni, sabar. Satu. Munasabah yang kedua,
Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awal ayat tentang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus tentang solat. Khusus Allah Taala sebut kepada Nabi khas tentang solat. Solat, mu kena solat. Kemudian disebut tentang zikir. Tengok dalam ayat lepas tu. So Allah Taala suruh berzikir, wazkurisma rabbika, zikir. Maka dengan solat, tanda ni pelajar, dengan solat, lebih-lebih lagi solatul lail, solat malam, dan zikir-zikir yang kita tak pernah miss ini, zikir pagi petang tak pernah kita tinggal, zikir dalam pergerakan tak pernah kita abai, maka itu dia adalah merupakan suatu wuqud, tazawudul wuqud, kata orang, nak menambahkan kekuatan jiwa, menambah kekuatan jiwa, kekuatan kecerdikan mental, supaya kita kuat untuk menerima penentangan, perlawanan daripada musuh-musuh Islam. Sebab itu kita kena rapat dengan Allah Azza wa Jalla, tak boleh jauh-jauh. Yang ketiga, tengok dalam ayat yang lepas, ayat yang ke-9, Allah kata apa? Fattakhizhu wakila. Menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai penjamin kamu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh sabar. Fasbir wasbir, fattakhizhu wakila wasbir. Ambillah Allah sebagai wakil, orang yang Tuhan yang akan menguruskan urusan kamu. Maka datangnya ayat ini supaya bersabar. Maknanya orang yang bertawakal kepada Allah, dia mampu untuk bersabar menghadapi kerana puak-puak kafir. Jadi sebab bila kita kata Allah wakil, Allah yang jaga kita, kita bertawakal kepada Allah. Tawakal ini para pelajar dalam perkara yang kita tak mampu nak buat, di luar daripada kemampuan kita, barulah dia panggil kita bertawakal. Kalau benda hak kita boleh buat, tak usah duk main tawakal gitu. Kenapa duk termenung tu? Tawakal Allah, tunggu nasib masuk. Masuk ke lagi? Belum lagi. Kalau mu jumpa orang lagi ni, telefon ambulans cepat. Sebab apa? Bawa pergi hospital atau orang sakit jiwa lama ni, sakit mental. Kita nak tawakal dalam perkara yang di luar kemampuan kita. Mana kita tawakal pada Allah, perkara yang kita mampu buat, kita kena buat. Mana boleh, mana tahu, tawakal lah. Tawakal. Dia panggil, ada setengah orang dia tak mau kerja, dia kata tawakal. Lah, bukan tawakal, itu tawakul, orang malas nama dia. Wadah. Jadi kita ini panggil munasabah ayat. Kemudian tengok ayat, kaitan ayat, fattakhidhu waqila wasbir. Mantap dia punya huraian. Alhamdulillah. Ini pentingnya kita belajar ilmu munasabah. Pentingnya kita belajar ilmu tadabbur ayat, baru kita nampak kaitan di antara ayat dengan ayat begitu mantap. Kerana itulah Al-Quran ini mari daripada Allah Azza wa Jalla, yang tak boleh siapa pertikaikan. Semalam kita dah bawa 5 makna saqila, qaulan saqila. Saqil, berat nak terima Quran itu. Baik, kita pergi kepada tafsir ayat. Wasbir ala ma yaqulun. Wasbir ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Di atas apa yang dikata oleh puak-puak kafir, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan apa yang diajar, mereka istihza, perli main, orang Kelantan kata nganyi, macam-macam lagi apa yang mereka lakukan. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya apa? Supaya bersabar, jangan duduk pelik. Baik, yang kedua, tengok ayat yang sama 10. Wahjurhum hajran jamila. Dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Jadi kita nak ada dua. Dalam hidup kita ni, 2 perkara yang mesti kita kena buat. Perkara yang pertama, sama ada kita boleh bercampur dengan orang, kita menanggung kesabaran, itu lebih baik, lebih mantap. Mana kita duduk dalam masyarakat, kita lawan dia, kita berdakwah, orang marah kita sabar, lebih utama daripada orang yang melarikan diri, tak mau bercampur dengan orang. Tapi kalau peringkat kita tak mampu nak lawan, nak sabar apa letih dah ni, orang kata habis gas dah kata orang, maka kita ambil yang kedua, wahjurhum hajran jamila, dan kamu jauhkan diri daripada mereka.
jauhkan diri daripada mereka. Ai wahjurhum ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qaumakal musyrikin, tinggalkan kaum yang kafir itu, hajran jamila, mana dengan cara yang baik. Mu jangan duduk balah dengan dia, jangan duduk cerca dia, jangan duduk cela dia, sebab kita belum ada kemampuan. Tapi kalau kita mampu, wasbir, sabar, berdepan dengan ini. Dari sudut perbincangan ulama tafsir kata ayat ini mansukhatun bi ayatis sayf fi surah Taubah. Hukuman jenis lari tak mau berjuang ni, berlindung diri ni, dimansuhkan dengan ayat peperangan dalam surah At-Taubah. Ini satu pandangan ulama. Dia kata ayat ni tak boleh lah, tidak dipakai lagi pasal jenis kalau tak mampu lari, mesti lawan, berdasarkan ayat peperangan dalam surah At-Taubah. Tapi ada juga ulama tafsir kata dah, ayat ini tidak mansuh, cuma kita kena tengok suasana, keadaan dan realiti. Mana kalau kita mampu berdepan, mampu berlawan, lawan, tawakkal ala Allah, jangan lari. Itu yang asalnya. Tapi kalau kamu tak mampu, umat Islam lemah, minoriti, duduk dalam kawasan-kawasan yang ditindas oleh kafir, maka ketika itu kita ambil langkah wahjurhum hajran jamila, menjauhkan diri, jangan duduk mencerca, duduk diam-diam, buat kerja dakwah secara sembunyi, secara perlahan. Jadi maknanya dua langkah ni kita kena tengok keadaan. Tempat yang kita boleh pergi, kita pergi. Tempat yang kita tak mampu, kita sabar, kita jauhkan diri supaya kita tidak dikhianati atau dibunuh, diancam oleh puak-puak kafir. Kita kena ingat, ya, tanda anda pelajar ayat ini. Khilaf ulama tentang mansuh tak mansuh. Ada kata mansuh dengan ayat peperangan, tak boleh lagi nak pilih, mesti berdepan. Ada kata tak, kita kena tengok keadaan. Islam ni tak paksa kita lebih daripada kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana kita mampu setakat mana, kita mampu berdepan, kita berdepan. Tak mampu, kita duduk diam dulu. Masuk dalam gua, masuk dalam mana, kita kata alhamdulillah, luasnya rahmat Allah kepada kita, uslub dakwah pelbagai. Jadi ada kalanya kita kena berdepan, ada kalanya kita kena bersabar, bertahan, ada waktu mungkin kita kena bersembunyi. Jadi alhamdulillah, ini dipanggil dakwah. Sampai kita hari ini pun lebih kuranglah kita tengok keadaan. Dengan akta-akta yang ada ni macam-macam, menyekat sana sekat sini. Kita kata tempat orang sekat yang boleh pergi dengan alam nyata, kita pergi alam nyata. Tak boleh pergi dengan alam nyata, kita pergi dengan alam maya. Itu dakwah kita. Diam, tak ada. Orang Kelantan kata memecok. Apa dia memecok ni? Bahasa Kelantan kata memecok maknanya membawa diri. Bawa diri. Betul. Aku tak mau mengajar dah, tak mau dakwah dah. Sana sekat, sini sekat. Kita kata sabar bang, sabar. Banyak lagi lorong-lorong lain yang boleh kita masuk, kita masuk. Jangan mudah orang panggil kecewa. Jadi di sini tengok ayat Quran, Tuhan kata wahjurhum hajran jamilan, kamu jauhkan dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, mu jangan duduk berlawan dia, jangan duduk maki dia, jangan duduk mengutuk dia. Tapi dakwah pelan-pelan. Tengok dalam surah An-Nisa ayat 63, Allah kata fa'arid anhum wa'izhum. Tengok, a'rid, lawan, lari, jangan berlawan, tapi jangan lupa nasihat. Manakala ada peluang, nasihat. Tak ada peluang, kita diam. Itu kerja pendakwah. Jangan duduk mudah kecewa. Kata bahasa budak-budak sekarang ni, jangan mudah koyak pendakwah ni. Sabar, kena kuat. Tapi sabar biar betul lah. Ada setengah orang ni sabar juga, tapi sabar di atas hak tak betul. Itu khata'. Kita yang sabar di atas sunnah, mesti kita pertahankan apa yang kita dapat. Tengok ayat 11. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Dan biarkanlah aku saja dengan orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Kalau tak mampu juga, duduk bersendirian, jauhkan diri daripada tempat-tempat musuh, untuk nak berdepan dengan puak kafir yang sombong, yang kerah kepala, yang tak dengar kata.
Orang Kelantan kata hak tak reti bahasa ni, Tuhan kata da'ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serahkan kepada aku. Puak-puak si pendusta tu, geng-geng ulin na'mati. Tengok awal. Dia ada dua, an-ni'mah baris bawah. Hak ni dia baca baris atas, an-na'mah. Nak main bahasa ke tak sih? Yang pelajar? Nak belajar bahasa, mari nak ajar sikit. Apa makna apa beza an-na'mah dengan an-ni'mah? Kalau kata kita baca baris atas dengan mana ulin na'mati, baris atas bermakna al-ghina, orang yang banyak harta, hidupnya mewah dan macam-macam. Tapi kalau kata an-ni'mah, orang yang boleh mempunyai nikmat, yang ni umum, global. Kita kadang-kadang harta tak ada tapi sihat, boleh makan. Nah, kata orang pantang je. Pantai apa? Pantai jumpa. Tapi ulin na'mati, orang kaya-kaya tu pantang makan. Nak makan daging darah tinggi, nak makan apa ni, gula kecil manis. Itu dia panggil ulin na'mati, orang yang kaya, ada harta. Tapi kalau kata ulin ni'mati, baris bawah itu ashab, orang yang boleh dapat nikmat, lebih umum daripada na'mah. Tanda kata? Tulis molek sikit. Na'mati dengan ni'mati. Jadi bahasa Arab ni, bahasa Quran ni jangan main-main. Jadi dikata ulin na'mati, makna orang yang ashabus sara' wal ghina, orang yang kaya, yang banyak harta. Wa ahlut tana'umi wat tarafuhi fid dunya, orang yang mewah dalam dunia. Tak jalan dengan kereta, jalan dengan kapal terbang contohnya. Jadi makan tak makan dengan tangan, makan dengan sudu, dengan gerepu, dengan kayu, macam-macam dia. Maka Allah kata biarkan mereka. Orang Kelantan kata lok sekejap, beri kat aku. Tengok dalam surah Maryam ayat 84, Tuhan kata fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Tuhan kata jangan gopo, aku duk kira belaka tu. Kalau aku tak tak ambil atas dunia, aku sembam dia dalam neraka di akhirat. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ulin na'mati, beza antara na'mah dengan ni'mah. Wa mahilhum qalila, dan berilah tempoh pada mereka sedikit masa. Ai wantazir ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waqtan qalilan, bagilah dia berehat sekejap, happy kata orang honeymoon ke apa dia, bermula madu dengan harta dia, boleh jalan sana sini, terbang sana sini, cakap sana sini, duduk naik bukit tu, turun bukit ni, bagi masa sekejap. Tapi ingat, la ya'tiya mi'adu azabihim, akan datang waktu aku akan ambil tindakan ke atas mereka. Sabarlah, jangan duduk marah, jangan duduk dengki, dendam kita dengan orang-orang ahli dunia ni. Kita sabar. Tengok mereka kaya ke, mereka mewah ke, mereka menikmati kemewahan ataupun kekayaan ataupun kekuasaan, musabar. Kalau dia kufur, Allah kata aku akan ambil tindakan ke atas mereka dengan begitu cepat. Jangan takut. Ayat 12, inna ladaina ankalan wa jahima, kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang, wal iyazubillah. Jadi inna indana fil akhirati, Allah kata aku sedia di akhirat esok kepada pendusta-pendusta, penentang Nabi, penentang Islam ini, apa dia? Quyudan, rantai-rantai, wa aghlalan, belenggu-belenggu yang berat yang akan aku ikat mereka, yang begitu tak dengar kata kerah kepala di atas dunia dulu. Maka kita orang Islam, kita sabar. Kalaulah penentang Islam ni hebat, kita sabarlah, masa dia ada. Tuhan kata musrah aku lah, tak usah duduk buat kerja sendiri, tak usah duduk main bom sana bom sini, pun tak jadi juga. Jadi kita sabar. Kalau mampu duduk dengan masyarakat, duduk. Tak mampu, duduk di bukit. Tapi jangan, zaman kita hari ni bukan zaman bukit lagi lah, zaman masih lagi boleh duduk dengan orang. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, orang yang sabar menghadapi kerenah manusia, allazi yukhalitun nas, orang yang duduk dengan manusia
Tengok hadis allazi yukhalitun nas, mana orang yang boleh bercampur dengan manusia, wa yasbir ala azahum, lebih sabar di atas ke apa ni, ni hadis ni. Hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas. Orang mukmin yang boleh bercampur dengan orang ramai. Dia berdakwah, ajak, larang benda mungkar. Wa yasbir ala adahum, dia sabar menghadapi kerenah mereka. Afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum, lebih afdal daripada orang yang tak bercampur dengan orang, duduk diam-diam dalam rumah dia, dalam gua, dalam mana, dan tak bercampur dan tidak menanggung kesusahan daripada mereka. Maknanya orang ni kalau kuat, lawan. Hadzal hadis akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad, wa dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, orang mukmin yang bercampur lebih baik daripada mukmin yang duduk uzlah. Jadi kita hari ni kena ambil sikap mana? Kita akan ambil sikap bercampur selagi kita boleh. Kalau kita tak mampu, kita duduk diam-diam. Baiklah. Untuk ahli neraka apa jadi tadi? Kami sediakan di sisi kami di sisi kami mana dia dalam akhirat esok, belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang, wal iyaz billah. Sabar. Di akhirat kita serah ke Tuhan. Ayat 13. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, na'udzubillah. Jadi tengok ni, Allah, oleh kerana di atas dunia dia ashaulin na'mati, kaya, macam-macam jenis, beribu makanan ada, maka Tuhan lawan mu di akhirat esok, ta'aman za ghussatin, dia makan tercekik, dia tekuk. Nak minum, ambil air panas, apa nak ada. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada api neraka. Di bulan Ramadan ni, pelajar-pelajar, para pendengar sekalian, kita banyakkan doa Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ahlina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, dua ibu bapa kami, isteri, suami dan anak-anak kami daripada api neraka. Kena itu doa apa ni Ramadan list. Kenapa? Apa sebab? Sebab Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, walillahi utaqa'um minan nar, Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka ni, ada senarai dia, fi kulli lailatin, setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan ada senarai dibebaskan daripada api neraka. Kalau manusia ni bebas daripada penjara apa suka dah, macam mana kita bebas daripada neraka? Jadi kita doakan banyak, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minar. InsyaAllah kita dah letak poster tu di Facebook, boleh ambil. Jemaah ni dia suka nak baca-baca. Nah, itu tanda keprihatinan. Bila kita belajar, kita nak amal. Kita kata barakallahu fikum. Allah, semoga Allah Ta'ala berkati semua para pelajar kita yang bersemangat nak beramal dengan doa-doa maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh salafus salih. Takut dengar. Wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima, dan azab lain yang banyak lagi, wal iyaz billah. Bila ke hari kiamat? Tengok. Bila hari kiamat? Tengok ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung ganang bergoncang. Allah, serta hancur lebur. Bumi ni berayuk gini. Macam kita
Makcik-makcik kita menapi beras. Kau dengan dia panggil saji ke apa dia? Dengan apa ni? Macam dulang gitu. Berayuk bumi jadi hancur lebur dan menjadilah gunung ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah. Dia panggil kasib. Kasib ni pasir debu halus. Sekarang ni ramai orang pergi ke Taif. Pergi ke Badar, peperangan Badar. Sambil-sambil nak pergi tengok tempat syuhada Badar apa tu, kita akan lalu dipanggil Kasibul Hanan. Kasib tu debu pasir berdebu. Kita boleh rukah naik pak atas. Seronok main pasir. Orang lagi nak pergi dia pergi main pasir pula dah. Ya, gitulah suasana manusia ni. Jadi dia panggil kasib. Kasib tu maknanya pasir. Artinya pasir yang bercampur debu gitu. Jadi di akhirat esok pada hari kiamat bukit ni berayak, semuanya jadi debu macam pasir, kasiban mahila, pasir yang bersepah. Allahu akbar. Pada hari bila tu? Pada hari kiamat. Hari ni tak ada lagi boleh main pasir lagi. Belum kiamat lagi. Allahu akbar. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah apa ni? Surah Taha ayat 105, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Hari kiamat esok tanya tentang bukit berterbangan habis. Fayazaruha qa'an safsafan la tara fiha iwaja. Hancur lebu habis bukit, tanah jadi sama kata berlaku. Allahu akbar. Dalam surah Al-Qari'ah yang kita duk hafal tu, Al-Qari'atu wa mal qari'ah wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Macam debu apa ni, macam sayap apa orang panggil yang berterbangan gitulah, bulu, macam bulu yang berterbangan. Tak ada gapo, bukit hok kerah-kerah tu terbaik habis bertembung hancur kasiban mahila. Allahu akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan semua orang yang kita sayangi, pelajar-pelajar kita di alam nyata, di alam maya ni Allah selamatkan daripada bencana yang cukup dahsyat pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita ayat 10 hingga 14. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mencari faedah. Tulis belajar. Faedah yang pertama, wasbir ala ma yaqulun. Allah Ta'ala suruh Nabi kita sabar. Sabar ya Muhammad, sabar dengan kata-kata buruk mereka. Apa mereka tak katakan Nabi? Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka secara baik. Tengok ni pelajar. Kata di ulama tadabbur, Ar-Razi kata, jama'allahu subhanahu kullama yahtaju ilaihi. Dalam ayat ini, ayat 10 ni, Allah Ta'ala kumpulkan dua cara kita berinteraksi dalam hidup ni. Yang pertama, muamalah kita dengan Allah. Yang kedua, muamalah kita dengan makhluk. Tengok ni. Maaf. Jama'allah kaifiyatul muamalah ma'al khalqi. Muamalah dengan Allah tadi, ayat yang lepas dah. Hak ni muamalah dengan makhluk. Ni ayat ni, ayat 10 ni cara berinteraksi dengan makhluk. Wa zalika li'anna al-insan, sebab manusia ni sama ada dia bercampur dengan orang au mujaniban anhu, ataupun dia lari daripada orang. Kalau kita bercampur, la buddalahu minal musabarah, mesti kita kena sabar. Kerana orang tak habis. Kalamun nas la yantahi, kata orang. Cakapan orang tak akan habis. Orang akan kata kita, orang kata macam-macam. Kita nak rehat pun tak boleh. Nak berehat tak boleh dengar kata-kata orang. Maka kita kena belajar daripada ayat ini cara kita berinteraksi dengan makhluk. Manakala kalau mampu, berlawanlah. Tak usah duduk lari. Kalau kita mampu, lawan. Tak usah kata apa, tengok sekarang ni. Kadang-kadang bila kita bagi nasihat, nasihat ni di Facebook lah biasanya, buat video kau sikit, dia punya komen kat bawah tu, takut nak baca, naik darah kalau baca.
Orang darah tinggi makan ubat dulu nak baca. Pasal itulah kita tak apa nak baca komen-komen orang tu, kita baca hak kita nak nasihat je. Awak komen tu awak punya pasal, kalau baca tu lari kita. Ataupun kita ambil langkah diam, tak usah duduk komen apa. Kita mengajar baik-baik, orang yang nak dengar, orang yang nak lari, nak kata apa. Itu dia panggil kaifiah. Dua kalimah ini cara kita berinteraksi. Kalau kita mampu, kita berdepan, sabar. Kalau tak mampu, kita undur dan kita berehat, mencari ruang-ruang yang lain yang boleh kita sebarkan. Sebagaimana kata ahli fikir, tulis kata-kata ahli fikir, di mana bumi subur, di situ benih ditabur. Maksudnya kalau kita pergi ngajar sini, orang dengar, orang terima, orang belajar betul-betul, kita ngajar. Pergi tempat ni orang main-main kita tak. Orang main-main, perli, duk ngata macam-macam, belum pergi je pangkah poster lah, tulisan tuduhan-tuduhan, atau sedukjilah, sabar-sabarlah cari pasar. Di mana benih, di mana bumi subur, di situlah benih ditabur. Mana tempat orang nak belajar, kita pergi. Tempat orang tak belajar, jangan duk pergi. Tapi kalau kita berani berdepan, kita pergi. Sebab dua pilihan Tuhan bagi, dua uslub, dua cara. Yang kedua, tulis, wahjurhum hajran jamila. Kamu tinggalkan, jauhkan dirimu dengan cara yang baik. Maknanya langkah yang kedua, kalau kita tak mampu, dia panggil al-hajrul jamil. Tinggal dengan cara baik. Apa dia tinggal dengan cara baik? Allazi yaqtasiru sahib ala haqiqatil hajri. Maknanya kalau kita tak mampu, kita lari, kita diam dulu buat seketika, buat strategi lain. Jangan mulut, jangan duk maki, jangan duk ngutuk, jangan duk mengeji, jangan duk mengata yang lebih-lebih. Sebab itu bukan cara yang diajar oleh Islam. Bukan cara yang diajar oleh Islam. Islam ajar kepada kita apa? Sama ada kita lawan atau kita hajrun dengan cara baik. Maka di sini ulama buat kesimpulan, al-hajrus syar'i, cara kita nak jauhkan diri daripada orang ni, cara syarak ada dua cara. Tulis belajar. Yang pertama dia panggil hajru tarkin. Hajru tarkin maknanya kita jauhkan diri, kita tinggalkan masyarakat. Sebagaimana dalam ayat ini, ayat wahjurhum hajran jamila, menjauhkan dirilah dengan cara baik. Fala yurad bi fahaza yurad bi annahu la yashhadul munkara. Mana kita nak ubah tak mampu, nak ubah tak mampu, nak engkar tak mampu, maka kita pergilah, kita larikan diri dengan cara menyelamatkan diri kita. Tak usah duduk hadir. Contohnya kita kata tempat ni maksiat. Tempat ni maksiat. Kalau kita pergi, kita akan terpalit dengan maksiat. Jadi tak usah pergi. Tak usah pergi awal-awal lagi. Ni banyak majlis-majlis ni kadang-kadang tidak sesuai untuk kita pergi. Tidak sesuai untuk kita pergi. Ada kalanya tempat tu mungkar. Contohlah, kita cakap di sini ni payah bahasa, tak payah nak faham tak. Majlis kahwin. Orang ajak majlis kahwin. Majlis kahwin ni sunat kita hadir, ataupun setengah tu kata wajib kita kena pergi. Kita kena pergi. Tapi kalau kita tahu majlis dia ni orang yang dia panggil tu juru makeup dia, pok andam belaka, si pok pandai mari, ada mungkar kabir. Ini mungkar besar. Kamu dia bercampur gaul laki-laki perempuan dengan lagu-lagu yang tak senonohnya tak, maka kita kata kita tinggalkanlah. Ia penghajran jamilah. Tak apa, aku tak pergi. Kalau aku pergi pun nak engkau, takkanlah kita nak pergi ceramah berebut speaker dengan DJ tu tak. Jadi jangan pergi awal-awal lagi. Itu satu. Itu dia panggil hajrus syar'i. Yang kedua, hijratun bi ma'nal uqubati wat ta'zir. Kita tinggalkan orang itu dengan makna kita jauhkan dia, boikot. Tulis. Dengan makna hajrun, dengan makna boikot. Sebagaimana Nabi pernah boikot 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik dengan 2 orang lagi yang tak pergi perang Tabuk. Bila tak pergi perang Tabuk, dia mampu nak pergi, dia tak pergi. Maka Nabi jatuh hukum, jangan cakap dengan dia 3 orang ni, jangan cakap, jangan jual beli dengan dia, jangan dia jawab, dia bagi salam pun jangan jawab. Dia bagi assalamualaikum, tak jawab. Ya.
50 malam ujian ni. Sehinggalah Allah Ta'ala turun timur taubat barulah buat. Jadi kita pun tengok dia ni contohnya tak dengar kata, nakal. Jadi kita boikot dengan dia. Kita jangan panggil dia, jangan ajak dia kuliah, jangan jadi mana-mana orang ni contohnya yang penting jangan terlibat dia dengan masyarakat. Itu dia panggil hajrun dengan makna uqubah. Dua. Kita pergi kepada yang ketiga, ayat 11. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mah wa mahilhum qalila. Allah kata biar aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang hak kafir hak keras kepala ni mu tinggal dia, serah ke aku. Ulama tadabbur kata, al-Biqai kata fihi bisyaratul lahu sallallahu alaihi wasallam bil baqa. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi akan menang. Nabi akan menang. Urusan orang kafir ni serah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Tuhan kata zarni, tinggal aku. Kita hari ni para pendakwah, para pelajar, kadang-kadang kita macam kalah. Kita buat kerja tak dapat kemenangan. Tapi kita menang sebab kita kerja. Di situlah kata para pendakwah, Allah Ta'ala tak akan tanya mu berjaya ke tidak dalam dakwah kamu. Mu kempen orang supaya kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal ke benda mungkar, benda bid'ah, benda khurafat, berjaya tak berjaya? Tuhan tak tanya. Yang dia akan tanya, mu buat kerja ke tidak? Mu berdakwah ke tidak? Maka Nabi dah berdakwah, buat kafir hak tentang, Tuhan kata biar aku, serah aku. Tak usah duk mikir hal dia orang tu. Jadi kalau kita mikir hal orang, kita jadi sakit jiwa pula. Yang keempat, tu dia. Ayat yang sama. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila ja'luhum zawin na'mati lil isyarah. Allah Ta'ala sebut ulin na'mati, orang kaya-kaya, menunjukkan bahawa atas dunia ni ada di kalangan orang yang kaya, mempunyai harta yang banyak. Rumah dia comel, kebun dia comel, semua comel belakang dia tu. Nah, kaya dia tu macam-macam. Kalau dia menego jual kasut pun laku, jual tanah pun laku, jual gapo pun laku. Allah Ta'ala beri semua. Tapi ingat molek, kehidupan mereka tidak beragama, tidak ikut agama. Allah kata apa? Tengok ni, tanda awal. Ayat Al-Furqan ayat 44, Tuhan kata, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'un aw yaqilun. Mu ingat apa waktu dengar kamu mengajar? Tak dengar. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka tu macam binatang ya, makan 24 jam, bini 24 jam contohnya, kemudian tak ada pun dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan takut. Maka kita kaya tak salah, tapi menyalahgunakan kekayaan itu yang salah. Orang dapat jawatan, dapat kedudukan, ambil lah. Kalau dapat dengan cara betul. Tapi menyalahgunakan kedudukan dan kekayaan itulah yang bermasalah. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari bergoncang bumi dan bukit-bukit. Bukit semua hancur seperti pasir. Kata di para ulama, tanda ni pelajar. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gambarkan bukit dalam Quran ada 7 sifat. Kita akan bagi nombor ayat, kemudian kamu tanda sendirilah. Hak mana nak tadabbur, hak mana nak sudahkan, sudah. Yang pertama, yanzi'uha min amakinha. Pada hari kiamat esok, bukit tak ada lagi, dicabut daripada bukit. Yang kedua, yahmiluha fayadukuha, bukit terbang, hancur. Satu. Dalil dia, tanda. Surah Al-Haqqah ayat 13 dan ayat 14. Yang kedua, yang ketiga, bukit terbang. Ada bukit terbang di akhirat, di antara langit dan bumi, bukit bergoyang naik sebelum dia hancur. Ini ayat tanda. Surah Al-Kahfi ayat 47. Kemudian yufattituha wa yaduquha, bukit akan dihancurkan. Dalil dia surah Al-Waqi'ah ayat 5. Kemudian yang ke 5, yansipuha nasbah, maknanya bukit itu hancur.
Dalil dianya surah Taha ayat 105. Yang keenam, bukit akan jadi seperti pasir ataupun kal ihnil manfus, macam bulu yang berterbang. Ini dalam ayat surah Al-Ma'arij ayat 8 ayat 9. Kemudian yang ketujuh, tasiru kal habai, macam haba kita tengok tengah panas tu, rasa tak? Tengok kot tingkap ada nampak macam debu gitu ya jadi bukit. Ini surah Al-Waqiah ayat 5 ayat 6. Kemudian jadi tasiru saraban, macam aling-aling ataupun fotomargana. Ayat ni surah An-Naba ayat 20. Jadi dalam Quran ni ada 8 sifat apa? Sifat bukit pada hari kiamat. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkas. Jadi para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung ayat yang akan siri akan datang, ayat 15 sehingga ayat 19. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.